Marshall Peak Bab 4, Buku Hitam. Selepas mencuci badan, Yang Kai mengambil botol krim koagulan dan menghidunya perlahan-lahan di bawah hidung. Dia mendapati bahawa ubat itu benar-benar wangi, dan dia tidak dapat membantu tetapi menyegarkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Buka penutup botol, dan keluarkan sebahagian daripada botol dari botol untuk dipadamkan. Pergerakan Yang Kai adalah satu lagi. Dia tergesa-gesa mengambil semangkuk air dan meletakkan plaster pada jarinya ke dalam air. Kacau rata dan mula merawat kecederaan dengan ramuan yang dicairkan ini. Walaupun keberkesanan krim koagulan untuk trauma adalah baik, selepas pencairan sedemikian, fungsinya takut akan berkurangan. Walau bagaimanapun, yang membuka sebotol plaster, secara semula jadi ia adalah perlu untuk menjimatkan penggunaan. Selepas semangkuk sirap dimakan, Yang Kai akhirnya berjaya menyelesaikan kecederaan itu. Tetapi apa yang membuatkan dia agak hairan ialah rasa pes koagulasi ini agak berbeza dari apa yang dihidunya sebelum ini. Ia bukan sahaja tidak wangi, tetapi juga agak pedas. Dengan berpakaian dan mengambil gunung panggang yang gelap dari dapur, Yang membuka kepalanya dan tertidur. Cahaya dari celah-celah bumbung membuatkan kabin kelihatan terang. Kelengkapan di rumah itu sangat ringkas sehinggakan hanya ada satu katil, malah meja dan kerusi tidak ada. Malah katil itu hanya kulit rusa sebesar meja, dan ia persegi. Bantal batu hitam. Ini adalah seluruh keluarga Yang Kai. Selimut kulit buckskin adalah penyodok Yang Kai pernah memburu rusa, mengupas dan membakar, walaupun tidak tebal, tetapi hanya untuk mengelakkan kesejukan. Bantal batu hitam itu pernah dibuka oleh Yang Kai dan pergi ke Gunung Angin Hitam selepas Pavilion Ling Xiao. Batu hitam ini berbentuk 4 segi, panjang 1 kaki dan tebal 3 jari. Ia kelihatan seperti batu. Ia tidak kelihatan seperti batu, dan ia tidak mempunyai berat batu. Yang Kai tidak tahu apa itu. Bagaimanapun, ia digunakan. Bantal tidak lebih baik, ia tidak lagi terjerat di dalamnya. Bantal batu hitam Yang Kai ini telah berbantal sepenuhnya selama lebih dari setahun. Saya tidak tahu sama ada ia adalah ilusi, ia sentiasa tidur yang lena. Dalam tidurnya, Yang Kai pergi ke Perang Dunia hari ini, dan dipukul oleh Jo Dingjun dan Jo Shidi lagi dan lagi. Dia berdiri lagi dan hatinya tidak menyerah dan berkeras untuk penapaian, dan dadanya penuh dengan darah. Dengan kesinambungan mimpi itu, darah di dada semakin kuat. Mimpi wajah Yang Kai menyakitkan, tetapi rupanya sangat kuat. Ada ketabahan dalam hati saya. Walaupun saya mempunyai kaki di atas gunung, saya tidak takut. Yang Kai dalam tidurnya tidak menyedari bahawa bantal batu hitam yang berada di bawah kepalanya sebenarnya memancarkan sinaran yang mendalam pada masa ini. Dengan jatuh bangun yang ansu, cahaya menjadi lebih makmur. Dalam mimpi itu, Yang Kai meneruskan pertemuan pagi dan berulang kali digulingkan oleh Jo Dingjun. Apabila dia berdiri dari tanah untuk ke-1000 kalinya, hati yang pantang menyerah dan tabah tiba-tiba tercetus, meluru ke hadapan tanpa teragak-agak, dan mencangkung Jo Dingjun apabila dia tersandung dan Jo Dingjun jatuh ke tanah, penampilannya kabur dan dia berpaling ke dalam penampilannya sendiri. Pada masa ini, Yang Ansu tenang, bukan kerana dia mengalahkan lawannya dalam mimpinya, tetapi kerana dia mengalahkan dirinya sendiri dan mengalahkan rasa malu dan penyerahannya. Perasaan sama datang untuk hidup, seolah-olah tiada apa-apa di dunia, sesiapa sahaja boleh membiarkan dirinya mengalah. Sebenarnya, bantal batu hitam di bawah otak Yang Kai meletup menjadi cahaya hitam. Cahaya hitam ini bergoyang dari batu hitam dan bergoyang di udara. Dia mengikuti pintu otak Yang Kai dan menggerudi ke dalamnya. Hilang serta-merta, tidak nampak. Pada masa yang sama, suasana sunyi dan sunyi datang, seperti pasang surut ombak, kuasa salji, dan sesiapa sahaja di hadapan nafas ini sangat tidak penting. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan berpeluh, dan hatinya penuh dengan kesedihan. Dia dikejutkan oleh nafas.
Tetapkan dewa, yang Kai Gan ketawa. Sungguh tidak masuk akal untuk bermimpi tentang diri saya sendiri. Saya menjilat muka saya dan menilai masa semasa melalui cahaya di atas bumbung. Saya sedikit kesal. Saya tidur selama 2 jam, dan saya melihatnya pada waktu petang. Dengan tergesa-gesa, kulit kerbau di badannya dibuka, dilipat dengan berhati-hati, dan kedudukan bantal batu hitam itu wajar. Baru sahaja hendak bangun dari katil, Yang Kai sudah berkerut, menoleh dan memandang ke arah bantal batu hitam. Rasanya, rasa lain. Dengan keraguan, Yang Kai menghulurkan tangan dan mengambil bantal batu hitam itu. Jumlah lipas ini tidak menemui yang sama. Perkara ini ternyata lebih ringan. Pelik, bagaimana tiba-tiba batu menjadi lebih ringan. Yang Kai membuangnya, dan lontaran ini tiba-tiba melemparkan soalan. Seolah-olah sebuah buku tebal dilemparkan ke udara, halaman buku itu dihancurkan, dan mata Yang Kai terpegun dan dia terlupa untuk menjangkau. Dengan bunyi hentakan, bantal batu hitam itu jatuh ke tanah, dan Yang Kai masih tidak percaya. Dia mendapati bantal batu hitam itu benar-benar terhampar di atas tanah seperti buku. Adakah ini bukan batu? Bagaimana ia tiba-tiba menjadi sebuah buku? Bantal batu hitam itu dibuka oleh Yang selama lebih setahun. Itulah yang jelas Yang Kai. Saya tidak menemuinya sebelum ini. Ia adalah sebuah buku. Bagaimanakah anda menghilangkan penyu tua hari ini? Untuk masa yang lama, Yang Kai Chai membongkok dan memecahkan buku hitam itu. Pada saat permulaan, Yang Sin Jong melahirkan perasaan yang serasi dengan darah. Melihat melaluinya dengan teliti, Yang Kai terpaksa mengakui bahawa bantal batu hitam ini benar-benar sebuah buku, kulit buku yang tebal, halaman buku yang tebal, tetapi tidak dapat berkata-kata kerana tidak ada rekod sepatah pun pada buku hitam ini kosong. Selain itu, tekstur halaman ini juga membuatkan Yang terbuka dan tidak dapat melihatnya. Dia mengoyakkannya dengan lembut dengan tangannya dan juga memecahkannya. Ini sungguh menarik. Saya telah tidur dengannya selama lebih daripada setahun, dan saya masih tahu wajah sebenar sehingga hari ini. Tetapi apa gunanya buku hitam tanpa perkataan? Yang Kai berpaling untuk melihat sekeliling dan tidak menemui apa-apa. Hantu membuat perbezaan, Yang membuka muka surat pertama, menjerit tidak percaya, merenung muka surat kosong. Hanya seketika usaha, Yang Kai telah mendapati bahawa terdapat beberapa perubahan pada halaman pada masa ini, dan ia menarik, dan bau liar yang datang dalam mimpi itu berlaku lagi, dan deretan watak cap panas secara beransur-ansur muncul dalam hadapan Yang Kai. Dengan darah sebagai timah, badan emas datang, sihir tidak baik, badan emas tidak padam. Nafas ini mudah, dan Yang Kai tiba-tiba menutup buku hitam itu, dan tangan dan kakinya tidak dapat menahan diri daripada menggigil. Saya menarik nafas dalam beberapa kali dan ia menjadi tenang. Apakah jenis rahsia yang tersembunyi dalam buku hitam ini? Yang Kai tidak tahu, Yang Kai hanya tahu bahawa benda yang dia datangi dari pergunungan angin hitam ini mungkin sumber yang hebat. Selepas lama berdiam diri, Yang Kai Chai membuka semula buku hitam itu. Kali ini, sekali imbas, dia melihat baris di muka surat pertama buku itu. Ternyata, bukan mimpi. Secara beransur-ansur beberapa baris perkataan lain perlahan-lahan muncul. Tulang yang sombong, yang zalim, jiwa yang tidak mengalah, hanya boleh menjatuhkannya. 8 baris dan 32 perkataan menempati seluruh halaman, memberi orang tempat untuk pergi ke dunia, tetapi perasaan saya sendirian adalah seperti kata-kata yang penuh dengan keangkuhan.